yang tidak ada nah orang panggil menikah kahwin, maka ketika tu orang panggil haram tu zati. Kemudian keluar dengan haram zati itu ialah gapo? Oleh haram aridi. Nah, Allah Ta'ala kalau ibarat Arab kau wa kharaja dah gapo? Minal haramiz zati oleh gapo? Haram aridi. Maknanya tu. Dan keluar dengan haram zati itu keluar apa? Oleh haram aridi. Boleh sikit kita takdir sikit. Oleh haram aridi, yakni haram yang baru datang. Asal tak ada arah. Deh. Tapi orang panggil dengan kedatangnya sebab-sebab sikit sebanyak tu supaya air lah. Asal air tak ada arah. Tapi dengan sebab kedatangnya, sebab curi ataupun rapah, dia jadi arah dengan sebab kita rapah. Asal air di air tu tak ada arah. Tapi hari tu sebab baru datang, sebab curi ko, sebab rapah ada demo ke masalah. Seperti mengambil wuduk. Mengambil wuduk. Asal wuduk sunat. Kalau kita baca Quran, hak tu wajib sebab nak sebetul Quran tu wajib. Makna tu wuduk tengok keadaan. Makna kata supaya bismillah. Bismillah ni tengok muta'allaq dia tempat gantung. Kalau gantung benda wajib, bismillah tika tiada wajib. Kalau gantung benda sunat, bismillah tu sunat. Kalau muta'allaq dia tempat yang bergantung tu makruh, bismillah di makruh. Supaya wuduk. Wuduk kalau kita nak semaya, wajib. Wuduk kalau kita nak baca Quran, wajib. Kalau kita mengambil wuduk kerana apa? Kerana nak tengok surat, nak tengok kitab alam, hak tu sunat. Wuduk kerana masalah ta'alim, wuduk kita ambil wuduk kerana berzina. Tu haram. Tu tengok pada di atas muta'allaq dan gantungnya bagi wuduk tu. Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirapas. Kita ambil wuduk dengan air hak dirapah ataupun hak dirapah daripada orang lain. Air demo kita rapah, kita ambil wuduk dengan air yang dirapah saat ni. Maka itu dia panggil ambil wuduk dengan air yang dirapah itu bukan haram zati, namun dianya haram aridi. Asal air itu wuduk saat itu orang panggil kita ambil wuduk dengan air biasa, hak tu dikata sunat satu ketika wajib, tapi hak ketika ni dia jadi haram, tapi haram yang baru datang. Demikian lagi, apa demikian lagi? Seperti apa? Haram aridi. Dah. Demikian lagi, demikian lagi tak mulai. Demikian lagi seperti keluar dengan haram zati oleh haram aridi. Tak gitu. Pada pihak sama-sama haram itulah. Tak gitu. Demikian lagi, apa demikian lagi? Yakni seperti keluar oleh haram zati, keluar daripada haram zati oleh haram aridi, yakni pada pihak sama-sama haram gitu. Apa? Keluar dengan kata makruh zatiyun tu. Makruh yang bahasa diri, yang bahasa asal tu apa? Keluar oleh makruh aridi. Makruh aridi mana? Seperti makan bawang mentah. Makan bawang mentah. Asal diri bawang tak ada makruh, tapi kita pergi makan dengan mentah-mentah, tak ada goreng. Adapun kalau kita pergi goreng, ketika tu tak jadi makruh. Sunat pula kita bismillah, tapi makruh kedatangnya sebab kita pergi makan mentah-mentah tu. Dah. Maka tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya apa ni? Makruh aridi dan pula haram aridi. Maka tiap-tiap, tu maka ni orang panggil tafriq. Tafriq pada keluar daripada haram zati oleh haram aridi dan keluar makruh zati oleh makruh aridi. Tafriq pada keluar, orang panggil fa ni, orang panggil fa tafriq pada keluar pada kharaja. Maka tiap-tiap daripada keduanya daripada haram aridi dan pula makruh aridi itu sunat dimulai dengan bismillah. Kemudian katanya sunatnya asalnya makruh aridi, haram aridi, asal kita kata asmaya sunat kita bismillah, tapi kerana ni kita pergi rapah air orang sebab tu jadi makruh. Tapi asalnya sunat. Kemudian katanya kata musannif tanah i'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsamin. Ni musannif Quran duduk misakut dengan hukum akal ni. Musannif ka bahas belakang. Bukan kitab ni dia bercara kitab fiqh, tapi kerana apa musannif seli celah ni di muqaddimah ni dengan hukum akal. Ni orang panggil adalah faedahnya dengan muqaddimah kitab. Ada bersakut teh, ada bersakut pau, ada hubung kait. Tengok.
Baca molek. I'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsamin. Ada. Ketahui olehmu. Tengok lapak Arab mari i'lam. Asalnya kita riwayat sama dah. Asalnya naknya i'lamu. Tika ni orang panggil ada majaz mursal. Fa fihi majazum mursalun min itlaqil khasi wa iradatil 'ami. Musannaf kecek dengan mufrad dengan i'lam, tapi hendak kinya dengan i'lamu jamak. Ketahui olehmu, yakni ketahui oleh kamu, apa dia? Bahawa sehukum yang bahasa akal itu. Apa hukum yang bahasa akal? Yakni hukum yang bersangkut paut dengan akal. Makna akal tu logik ke tak logik, masuk akal ke tak masuk akal. Sebab tu dia panggil hukum akal. Maka hukum ni tu bertiga. Ada hukum syarak, adanya hukum akal, ada hukum adat. Tulis dulu. Hukum tu bertiga. Sebab tiga-tiga ni kita ngaji kena reti belakang ni. Yang pertama hukum syarak. Maka hukum syarak ia pecah tu baiknya 5. Yang pertama wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya nah mubah, yang keempatnya makruh, yang kelimanya haram. Tak molek. Hukum kita tak lu hukum. Hukum asalnya terbahagi kepada 3. Yang pertama hukum syarak. Hukum syarak ini undang-undang Allah yang mari daripada Al-Quran dan hadis. Maka hukum syarak ni tubik kepada 5. Tulis dulu dah. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Tu hukum syarak tu. Yang kedua hukum akal. Hukum akal nak cara sini ni. Gawa? Tubik 3. Maka hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertamanya wajib, yang keduanya haram, yang ketiga mustahil. Tulis dah. Hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga haram. Gawa dia? Mustahil. Dan hukum adat. Hukum adat ni apa dia? Orang panggil al-adatu muhkamatu. Adat boleh buat kira weh, boleh buat hukum. Mana? Maka hukum adat ni pun tu 3. Ada hukum adat tu wajib. Wajib apabila kita makan kenyih. Dan pula hukum adat saat ni terharu. Haru apa? Apabila kita mani terharu sejauh masalah. Dan mustahil. Mustahil. Tak ada makan nak pergi kenyih. Mustahil pada adat. Ada adat saat ni tu. Ada hukum adat tu wajib. Ada haru. Ada mustahil. Tengok sini. Ketahui olehmu bahasa hukum yang bahasa akal itu. Yakni hukum yang berhubungkan dengan akal kita. Hak ni tertengi pada masa Allah Subhanahu wa taala hukum akal ni dia duk mikir supaya kita kata supaya ni makan nasi kenyih. Makan nasi ni dah hukum adat tanah kenyih. Sebab anak yang menjelah tok nenek kita, guys menjelah tok cek kita, tok nenek kita duk makan mari kenyih. Bawa makan mau kejap perut rasa sedap dah Allah-Allah tu rasa hingga weh. Hang orang panggil duk berulang kali semenjak tok nenek kita mari ayah kita, pak kita, siapa kita makan kenyih. Maka ketika tu wajib apabila makan tu kenyih. Tu orang panggil akal. Tu orang panggil hukum adat. Tapi akal boleh menyalahi. Akal tai kalau makan, kalau Tuhan tak muhui kenyih pun tak kenyih. Tu hukum akal kata. Wajib pada akal kata nak. Makan bukan pasti kenyih belakang. Boleh menyalahi adat. Boleh menyalahi adat. Pas supporter dia mau supporter api panas. Pas orang kakak tak nak. Boleh menyalahi api tak panas. Mana? Tengok api ketika Ibrahim Namrud lepak masuk api. Ibrahim tak ada panas sikit bau. Luka walaupun besar ke apa? Cik kuku pun tak ada luka Nabi Ibrahim. Tu dia panggil akal boleh menyalahi. Tengok molek. Perhati molek. Bahasa akal itu tersimpang tersaka hukum akal. Tersipai dan tersaka lah dan terlikung hukum akal ni tak lebih pada 3, tak kurang pada 3. Tak lebih nak lipat 5 tak. Lepas tu tak turun kurang pada 3. Dek 3 tu makna tersipai. Apa nanti tersipai? Makna tersipai tulis luar. Yakni tak lebih daripada 3 atau bukan 4, 5. Dan tak kurang daripada 3 bukan 2 sah. Apa itu? Apa makna hukum akal tu tersimpang hukum akal pada 3 bahagi? Yakni tak lebih pada 3 bukan 4, 5.
tak kurang daripada 21 daun. Tersipai pada 3 ni ya. Terhasar, tersipai, tersakap pada 3. Tengok. Tersipang tak laut. Pada 3 bahagi. Apa 3 bahagi? Yakni wajib. Dan yang kedua haram. Yang 3 mustahil. Musannif tak ada origin. Hanya sungguhnya mendatang oleh musannif. Musannif buat datang sini ni. Dalam mukaddimah ni. Mendatang oleh musannif. Yakni dengan hukum akal ni. Mendatang oleh musannif dengan jumlah ini. Dengan perhimpunan ini. Yakni perhimpunan bagi hukum akal ni. Baik dah. Hanya sungguh mendatang oleh musannif, mencerita oleh musannif dengan jumlah ini, dengan perhimpunan ini. Apa jumlah ini? Yakni jumlah perhimpunan hukum akal yang 3 ni. Kerana bertamaktan, yakni kerana ada terikat dan bertamaktan. Maksud dengan dia dengan hukum akal. Kerana ada bertamak tem mukaddimah musannif kitab yang ni, ada bertamak tem bersakut tem mukaddimah kitab musannif dengan hukum akal. Dan kerana intifak, yakni kerana naf'at, kerana berguna. Sebab tu musannif sebut ni hukum akal ni. Dia banyak orang kita duk jahil hukum akal. Tak boleh lah mana kalau kita tu fok ngaji ilmu sains ke, fok doktor ni, tak boleh jadi. Depa bila masalah kata dia makan, ya kena kenyai. Ya tak kenyai tak boleh jadi. Tu makna fikir ya zuhir ya. Hak dia pergi dengan adat, ya tak reti tentang hukum akal. Banyak orang ngaji. Sebab tu kalau bomo kapung dengan bomo kedai, ya balah ya kena. Mik langit ya bom minggih. Tak kena dua ni deh. Bomo kedai kata cara isteri dia, cara kaji dia, kalau misalnya tumbuh daging lepala so ya. Makan ubat kadang-kadang tak girah, ya kena belah so ya. Tu adat hak ia duk kaji mari. Tapi orang ni ada bomo sore lagi ya pandai belah dengan secara ayat. Tak ada kena pakai pisau belah pala yang gipak siap dia tulis isyarat dengan tangan dia. Isyarat dengan tangan dia, maka minta Allah Taala tu waktu baikkan dengan ngok lepala. Maka dengan ngok gi pesak mula tak ada. Jadi kalau kita tengok hukum adat tak boleh jadi dengan ngok dok lepala saat ni tu nak gi wei tu baik dengan kata tak ada gi belah tak boleh jadi. Ni orang panggil balan adat tu kata tak boleh kena belah so ya nak tu baik benda tu baik. Tapi akak boleh menyalahi Tuhan kuasa. Dengan tidak kena belah tapi dengan belah ayat tapi dia makan satu perkara. Supaya orang mari minggu lepas ni. Orang jabat mari minggu lepas ni. Mo hak janji kan janji nak belah. Ni dengan you duk royak kok jabat biding itu yang mari 2 minggu lepas. Yang mari dia 2 kali. Dengan ngok lepala yo 3 sen. Pas bomo di mo hak janji kata janji nak belah lepala yo. Janji nak belah lepala yo, adat tu kena belah sah. Bomo kedai tu kena belah sah. Kalau tak belah tak boleh hadir. Tapi ya mari sini dah kita pun suruh dia klik wa amal. So klik maya hajat. Ni maya hajat ni. Klik maya hajat, lepas tu klik makan wah tinggal wah zabik. Lepas tu dia makan dia nak belah tu janji dia nak belah tu ada seminggu lagi. Dia dah makan atawa, makan wah makan atawa, makan wah maya hajat ngatu Gi pesak hari janji bomo nak belah. Bomo cek mari songklong dia pesak isteri, dia tekak tak ada kena belah rakak Kak buat baik no daging kepala kak saat ni tu tak ada. Ya tak ada buat rano bomo cuma doa dengan Tuhan gitu. Kalau kita kira adat ni kena belah so ya. Tapi takdir Allah dengan kuasa Allah boleh menyalahi la ul akal akan adat itu. Ya tak? Ni banyak dah kita tengok dia panggil kalau boleh menyalahi adat. Tengok deh. Cuma dia musannif kata ada naf'at banyak dengan hukum akal sebab aku sebut ni. Kata intifak ni berguna dengan dia dengan hukum akal. Intifak pada maksud yakni pada tujuan musannif hak nak sebut lah kitab ni tujuan musannif tu duk sangkut paut dengan hukum akal dan naf'at banyak. Maka jumlah ini muqaddimah kitab. Jumlah ini ni sebut kata
i'lam annal hukmal aqliya yang hasiru fi salasati aksam ni, jumlah ni muqaddimatu kitabin, ini orang panggil perduluan bagi kita. Ni nama perduluan kita, muqaddimah kita. Apabila nak buat kitab maka mendului alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu penduluan kita lagi, wari hukum akad. Ni perduluan kita. Tapi bukan muqaddimah ilmu. Tanya lain-lain dua tadi. Muqaddimah kitab ke apa? Bismillah. Ikut kita nak buat kitab ke apa, nak waris salah dah kita nak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hak ni panggil muqaddimah kitab. Tak ada nak masuk cara lagi, tapi perduluan kitab tu. Kamar ni muqaddimah kitab, maka musannif wari dengan hukum akal ni masuk di dalam jumlah muqaddimatu kitab, bukan muqaddimatu ilmi. Kenapa boleh kata bukan muqaddimatu ilmi? Ada pun muqaddimah ilmu. Tengok molek. Ada perduluan bagi ilmu, bagi seorang nak masuk ngaji, bagi seorang nak reti satu ilmu, dia kena tahu muqaddimah ilmu. Faham? Supaya kita buat misal lah. Kita nak buat umuh, gopo dulu hak kita kena buat perduluan. Mula-mula sekali, gawa weh. Kena buat pempang dulu. Kalau kita nak buat umuh kedalam ni, dia kena ada plan dulu. Okey? Tu perduluan bagi nak buat umuh. Kita kena tulis binecang tu, tulis pan ataupun plan bagi umuh. Lepas pada plan siap dah, mula-mula necang hok nak tu buat umuh, dia kena pakukan pempang tu kayu 4 segi. Lepas dah tu, galikan tapak. Nak besar nak umur 2 lapis. Tapak ni kena besar kodan ni. Besi tak kering ke apa, kena besar mana. Lepas tu setia tu, kena pakai kapur apa guning. Tu orang panggil muqaddimah perduluan bagi kita nak buat umur. Maka perduluan bagi kita nak ngaji, kena tahu apa. Baru nak dapat ilmu. Ni tengok, mana muqaddimah tu ilmu. Iaitu muqaddimatu ilmin. Ayat ni muqaddimah bagi ilmu ni. Muqaddimah bagi pengetahuan ni. Mabadi yang 10. Gapo mabadi yang 10? Tulis luar. Yakni segala permulaan yang 10. Hak duk sakup paut dengan ilmu. Baik dah. Apa mabadi yang 10? Kalau bahasa Arab panggil mabadil asyarah. Bahasa Arab panggil mabadil asyarah. Bahasa Melayu panggil mabadi yang 10, yakni segala permulaan yang bersangkut paut dengan ilmu tu 10 perkara. Bagi siapa nak manislah ilmu, bagi siapa dia berasa nak rasa ilmu, bagi siapa dia berasa nak gapo jerak dengan ilmu, bagi siapa dia berasa nak berserang ilmu, dia kena 10 perkara ni. Supaya kita nak jadi jerak dalam buat amal. Kita kena tahu nak buat amal tujuan apa. Buat amal pertama nak hati kita duduk dengan Allah. Lepas tu nak basuh hati kita cuma-cuma nak waktu baik karak-karak. Lepas tu nak nampak Allah. Lepas tu permulaan bagi kita buat amal. Apa dia? Pertama kena ada wudu. Yang kedua hadap kiblat. Yang ketiga kena tempat cuci pakaian. Itu muqaddimah ibadat. Lepas tu muqaddimah ilmu 10 perkara. Tengok 10 perkara. Lagu mana ni nak sedap lah ilmu ni? Kita ngaji nahu apa Ngaji nahunya orang panggil mula-mula ilmu kita nak ngaji kena ilmu apa? Ilmu nahu. Lepas tu ilmu nahu ni buah yang apa? Boleh kita baca akhir kelimah tu betul. Lepas tu kelebih nahu kita boleh kenal kata ni salah baca ni, salah tulis ni. Tu kelebih ayat tu. Sebab tu kaca duk ngaji, ngaji buat apa nahu duk daraba zaidun qama zaidun. Kita boleh tahu kelebih ilmu buah dia, boleh bacakan kitab-kitab Arab. Kitab tak ada bagi kita boleh baca tu buah bagi ilmu. Tu kesal ilmu nahu. Tu kita kena tahu kelebih ayat tu. Lepas tu 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Sebut 10 perkara. Maka tak dapat tiada. Baca itu. Maka tak dapat tiada. Apa tak dapat tiada? Yakni pasti. Tu makna itu. Maka tak dapat tiada. Tak apa. Tidak boleh terkaya. Yakni pasti. Itu makna dia panggil tulis cara ringkas. Maka tak dapat tiada, yakni pasti tak boleh nak lepas dah daripada 10 kali ni. Kalau kita nak ngaji ilmu, nak jerak, nak wasa mani, nak bahasa lazat, nak wasa zuk dalam ilmu, pasti kita kena tahu 10 perkara mabadil asyarah ni.
Tak dapat tidak, ini pasti daripada orang yang hendak masuk belajar. Orang nak masuk lah belajar satu-satu ilmu. Nak mengarung masuk dalam satu-satu ilmu. Dah. Hendak masuk belajar suatu ilmu. Dah kamar dia saat ni tu apabila dia nak masuk, nak belayar di dalam belajar ilmu. Atas wajah yang akmalah. Kata, dia nak masuk ngaji satu-satu ilmu di atas jalan ke? Atas wajah, yakni atas jalan. Jalan mana? Yang akmal, yang terlebih sempurna. Kalau ngaji tak sewi sepenuh, tak sewi aling mana, ngaji baik tu tak apa dah. Tak sahu reti, tak apa mabadil asyarah. Kalau nak ngaji koda-koda wa amma. Apa dia mau ngaji nak baik dah weh? Ngaji nak boleh cari tak? Kalau ngaji nahu nak boleh cari tak? Lepas tu kalau ngaji fiqh nak boleh tua kau orang. Lepas tu nak ngaji adik ulama nak boleh istikhraj, boleh istinbat hukum-hukum daripada Quran dah ada. Lepas tu kena ngaji cara ya. Kalau ngaji nak we betul-betul dapat jalan ni ya sempurna, kamu kena tahu 10 daripada permulaan bagi ilmu ini. Atas wajah yang akmal itu hendak ia seorang penutup saat ni. Hendak seorang tu, hendak ia seorang penutup ilmu mengetahui mabadi yang 10 ini, iaitu yang dinazam. 10 ni yang dinazam, yang dipelatu, yang dipsyi'i, yang dinazam, yang diatur akan dia, yang dipsyi'i akan dia oleh setengah mereka itu. Mereka itu ulama dengan katanya. Kata ulama, kata musannif kata yang dinazam dengan oleh setengah mereka itu ulama dengan katanya, kata musannif kata tengok. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Tengok. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u. Macam mulai. Kali macam itu. Sekali lagi. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Berbagai lu patagi tak apa itu surah. Berbagai we kena lu. Inna mabadi kulli fannin asyarah al haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Tengok. Kita nak misal. Tengok molek. Perhati molek ni penting bagi kita dah. Kemudian musannif kita ambil pangkalan dah. Musannif kita kecek sini hukum akal. Mari dulu hukum. Mari hukum dulu. Ketika ni dia bercara masalah hukum. Musannif kecek sini dengan hukum akal. Kenapa? Kerana ada intifa' dan pula bersangkut paut dengan maksud musannif hak nak kecek lagi kan datang. Tapi hukum akal ni bukan bercara ilmu fiqh, tapi kerana ada manfaat intifa' berguna yang amat banyak yang bersangkut paut dengan maksud dan tujuan musannif. Kemudian musannif kata hukum. Bahasa hukum lu. Tak kala perhati sini. Kemudian kata ulama, wa qalal ulama an-nasu a'da'u ma jahilu. Bermula manusia itu ia akan berlawan-lawan, ia akan bermusuh-musuh ma jahilu barang yang dia jahil. Ya jahil mereka itu nah. Ia akan balah dengan perkara jahil. Dia mau temu tak kena. Tak kena ke mana? Basuh tangan tak kena. Orang basuh tangan kena basuh jadi rata sampai sini. Faham muat tak kena. Tak kena apa ke basuh dah. Dia balah dengan barang dia jahil. Basuh tangan ketika nak sunat, Nabi ajar lagu tu. Lepas tu ketika basuh tangan nak rata, kena sampai sini, kena gonyoh gatip menyelakti sunat. Saya tak reti, mengapa tak ada menyelakti langsung tu. Menyelakti pun basuh dah, ia akan balah dengan barang dia jahil. Ia akan balah dengan barang tak reti. Kemudian musannif kata al-bahsu al-ahkam, ini hukum. Nak orang demo nyata sosok. Kenapa? Kerana banyak di kalangan kita duk jahil hukum akal, mana hukum akal nak becek tak boleh, mana hukum syarak, mana hukum adat.
Kita orang ngaji depa boleh klik kapung, demo tahu cuba membecek sikit, cuba menghurai kit mana ke hukum adat, mana ke hukum akal, mana ke hukum syarak, cuba kit becek amon ni. Ayah ni dak puasa dia kelabu, dia jadi nak becek tak alih hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Bah kita buat ngaji dah, kita kena boleh becek. Dia tanya hukum syarak, tersilah dah 5 perkara. Hukum akal 3. Hukum adat 3. Tapi tak serupa langkah tu. Tengok. Kemudian al-ahkam wahya salah satu aksam. Kita duduk di dalam bawah ni, bawah hukum langit ni. Di atas bumi Tuhan ni, dia tak lari daripada 3 hukum ni. Duduk musing ni. Orang panggil madaru. Orang panggil madaru ke apa ni? Tempat duduk musing bagi al-qaum. Tempat duduk musing dalam dunia ni, bawah hukum langit ni. Manusia ni orang panggil tak lari daripada musing 3 hukum ni. Hari-hari kena tepuh tak mana? Tak kena hukum adat, kena hukum akal, tak kena hukum akal, hukum syarak. Ya tak apa? Tak lepas daripada 3 hukum ni. Hak kita duduk hari-hari di dalam masa 24 jam. Sama ada tidur, sama ada bangun, sama ada makan, sama ada berjalan. Supaya saat ni. Hukum apa panggil? Allahu Akbar. Hukum syarak. Wajib ke sunat? Wajib. Pahala ni kita ngaji? Wajib. Ni orang panggil masuk dalam hukum syarak. Hak kata wajib. Tengok. Kemudian fal hukmu syar'iyyu, maka hukum syarak ni apa hukum syarak? Hukum yang Allah Taala sebut dalam Quran, hukum yang Nabi sebut dalam hadis. Deh. Ni hukum syarak, qanun syar'iyyun. Sebab tu bagi fok ngaji undang-undang. Siapa dia ngaji undang-undang? Kalau kita di negeri luar ataupun dalam negeri sini fok jadi tok qadi, dia kena ngaji 2 qanun. Al-qanunus syar'iyyu, al-qanun al-wad'iyyu. Fak ngadi tok odi, fak jadi bomo gue kena ngaji 2 ni. Ya bukan reti kanun Tuhan saja, ya kena reti tek undang-undang hak dunia. Undang-undang Tuhan ketika apabila kita pergi bercara bah kita ni kena pergi pelaga dengan undang Tuhan lakah ke dak we. Kalau nampak jadi lakah undang Tuhan tak leh ni, undang Tuhan tarik. Misalnya fotokodi duk di gambar duk di san, masalah nama ngamai cara buku maradud. Maradud tu duk balah gi mari. Sang kata kena tak singgining lah. Lepas tu kena campur kata undang-undang Islam dan undang-undang hak kerajaan. Sebab tu kena kata 2 tu. Undang kerajaan apabila masalah mati pak. Pak mati surat tanah tak ada saling. Lepas tika ni kena buat gana. Saka memang saka lah Islam saka. Sebab Tuhan katanya al-muqaddara al-mafgha al-fardul maqdara al-fardul muqaddar, yani fardu jadi takdir. Apa mati apabila mati seorang bapa, maka tinggal bini, tinggal anak jantan 2 orang, tinggal anak tina. Maka bagi mereka tu orang panggil apa dia? Fardun maqdur ataupun fardun muqaddar ataupun ada furudun muqaddarah, yakni fardu yang ditakdir. Kena bagilah saka lepas pada tiada ke masalah mayat si ada. Sungguh apa mati, surat tanah tak ada saling. Surat tanah tak ada saling. Hak ni kena bercara undang-undang wad'i, undang-undang kerajaan. Tak jadi sang. Undang nak cara mana? Apabila surat tanah ni nak bagi lalu tak boleh. Sebab pak mati tak ada surat, tak ada saling surat tanah. Nama duk nama pak situ. Maka ketika ni pergi kecek dengan sang, pergi kecek dengan fotokodi, dengan fok hakim, dia kata gini kena latihkan siapa dia? Yakni orang panggil warna muradud. Ataupun orang panggil warna di dalam muradud tu. Kena latih mari. Dalam kalau misalnya anak 2 orang, anak 3 orang, kena syarat dulu. Nak tak siapa dia jadi ketua bagi muradud tu dulu. Ni undang kerajaan. Hak Islam memang apabila mati kena bagi saka ni. Tapi nak bagi tak boleh sebab tanah ni nama ayah lagi. Nak bagi tak boleh lagi. Maknanya di segi dunia tak perluluskan akan mutangfis. Orang panggil dunan tanfis, tidak diperluluskan. Kena letakkan orang panggil pucakan mordut. Lepas tu nak syarat. Kalau anak 5 orang kena syarat nak tak pihak pucakan mordut. Tak situ. Lepas tak situ saat ni bukan boleh bagi tu. Kena tunggu santak sing lepas daripada ba'da sittati asyhurin, lepas pada masa 6 bulan. Baru orang panggil rasmi tahdiah ni jadi pucakan merada. Mari syarat nak bagi siapa dia setiap itu, 2 tiap itu, lepas pada 6 bulan. Deh. Kemudian hukum syar'i nak faham. 5 umurin. Ada 5. Yang pertama al-wajib. Wajib. Hukum wajib. Makna ni nak tinggal tak boleh. Kita tengok lalu supaya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kerana buat tapi ditinggal diseksa. Kalau dunia, kalau orang jahat pergi curi barang kena bohgau. Kalau akhirat esok kena masuk dengan akal dia tinggal. Mana mislu al-wujubis salah, seperti wajib semaya. Maka semaya ni dikatakan wajib. Kenapa? Buat boleh pahala tinggal berdosa dan kena seksa.
Yang kedua al-mandub, sunat. Ni hukum syarak sunat. Mana sunat? Mislu saumil isnain. Seumpama puasa hari Senin ataupun hari Khamis. Ni orang panggil sunat. Sunat kita puasa apa? Ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kerana kita buat tapi kita tinggal tak berdosa. Yang tiga al-mubah. Mubah, gawa mubah, yakni perkara yang diharuhkan oleh syarak. Syarak paharuh mana? Mislul akli salasa marratin yaumiyan. Seperti kita makan nasi 3 kali sehari. Lepas tu makan nasi 3 kali sehari, nak makan sekali pun tak apa. Nak makan 2 kali, paharuh. Nak makan 3 kali. Tak saya makan langsung nasi, nak makan roti. Boleh tak? Boleh. Ni orang panggil perkara al-mubah fi syar'i. Orang panggil mubah syar'iyan pada syarak. Yang keempat al-makruh. Apa makruh? Yakni benda makruh. Buat boleh pahala, gapo tinggal boleh pahala. Orang panggil kita buat, orang panggil tak ada boleh dosa. Orang panggil mislul aklil basal qabla tabakh. Yakni kita makan bawang putih sebelum daripada kita masak, yakni makan mentah-mentah. Hak ni makruh. Tinggal boleh pahala, orang panggil bagi di pahala litarkihi wala yu'aqabu ala fi'lih. Mana tu ma yusabu ka ala takri, bagi yang diberi pahala ala tarkihi, bagi di pahala kerana tinggal tapi wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidak diseksa kerana buatkan akan dia. Yang kelima al-mahzud, ini haram. Mana sebut zina. Zina cerak dia buat haram dah. Orang panggil bagi diseksa kerana diperbuatkan akan dia. Yang kedua hukum akal. Mana wahwa salah satu asya, 3 perkara. Tahu lah kau dah ni? Al-wujub ataupun al-wajib. Hak tu pergi bahas hukum lagi tak usul nah. Al-wajib ni asalnya muta'allaq bagi hukum akal, tapi cara kecek dengan cara tasamuh. Nak mudah faham. Asal hukum akal bukan wajib wujub. Tapi kecek al-wajib orang panggil di atas jalan tasamuh. Supaya an-nas sumit pada minas satil arus tu lah. Kecek dengan cara mudah. Nabi mudah faham, mudah kecek. Hukum akal apa weh? Al-wajib. Tapi hak sungoti al-wujub ni muta'allaq hukum akal. Al-wajibu. Wajib. Mana? Mislu wujubi qidamillah. Pasti kidam Allah. Sedia Allah. Ni perkara yang wajib. Akan kata kalau Tuhan tak sedia. Mustahil weh. Kerana ada Allah, ada permulaan. Dah, tak ada permulaan. Maka ada Allah sedia ni. Orang panggil perkara yang wajib. Wa wujubil jirmi. Dan wajib bagi jiring. Perkara yang wajib jiring. Ni kita ni jiring ni. Kita meletakkan meja ni. Jiring ni. Imma huwa mutaharrikun. Imma mutaharrik. Imma jiring bergerak. Wa imma sukun. Wa imma dia. Makna sebut kata jiring. Wajib kena ambil. Imma gerak. Imma dia. Kata jiring tak bergerak tak dia. Ini mustahil. Wajib bagi kita jiring ni. Emo dok gerak dia. Emo gerak. Makna jiring tak ambil gerak, tak ambil gerak, tak ambil dia. Ini mustahil. Wajib bagi jiring benda bertokar, benda suatu, benda yang pesen besar ataupun halus. Dia kena dia, emo dia gerak. Hatan kalah. Ni gerak. Lepas tu, gerak. Start ya dia. Makna wajib yang kena ambil gerak ataupun yang kena ambil dia. Ni hukum akal. Dan pula haram. Haram mislu jawazi ta'ala ijadal mumkinat. Wa i'damaha ataupun mengada ataupun meniada mungkin. Maka buat mungkin, tinggal mungkin. Ini perkara yang harus bagi Allah. Ataupun mustahil mana? Mislu syarikillah. Seperti syarik bagi Allah. Ada sekutu bagi Allah. Daripada anaknya, daripada isteri, daripada bilah. Hak ni orang panggil mustahil di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu hukum adat. Tengok. Hukum adat. We bagi kena weh. Hukum syarak 5. Wajib, sunat, mubah, haruh, makruh, lagi pula haram. Hukum akal, wajib, haruh, lagi pula mustahil. Hukum adat, adanya kata ulama tanah. Sebab apa hukum adat boleh hukum? Kerana perkataan ulama kata, kerana liqaulil ulama rahimahullah, kita tengok dalam al-qawaidul fiqhiyah tanah. Al-adatu muhkamatun, bermula adat boleh dihukum dengan dia. Apa hukum kerana? Apabila kita duduk tengah panas lama, ia pening. Adat hukum kata pening. Adat kata ana, apabila makan banyak ia kenyang dah kosong. Itu adat hukum. Zaman hukum adat ada wajib mana mislu aklil mar'i ta'aman. Seumpama seorang itu makan satu makan ni, fa wajaba alaihi syab'anu adatan. Maka wajib di atas itu syab'an, apa kenyang adatan. Apabila seorang mengambil makan ni, yang makan ni, mislu aklil mar'i ta'aman, fa wajaba alaihi syab'anu adatan. Apabila seorang itu makan satu makan ni, maka wajib atas dia kenyang pada adat. Dan haram mislu naumihi naharan. Seumpama saya tidur tengah hari, boleh tak? Haram saya tidur. Ya saya tidur, tak ada apa. Haram pada adat tidur. Tak apa tak saya tidur pun tak apa. Adatnya kebiasaan. Kalau kampung tak tidur. Tapi kalau fok ngaji pondok, kalau fok tok guru, golek ke tidur. Hak ni haram.
Dan pula mustahil pada ada mislu aklihi lam ya'khudh lahu syab'an, bagi seorang makan tapi tidak mengambil bagi dia tu kenyang. Kama dia walahul ju'a, bagi dia lapar. Hak ni mustahil weh pada adat ni. Makan tak kenyang, bagi dia lapar. Ha ni mustahil. Kama ni musannif kata mulahazah daripada jumlah hukum akal fara'alahu intifa'an katsiran li muqaddamati kitab duna muqaddimati ilmin. Musannif beri muqaddimah kitab ketika ni dengan maksudnya hukum akal. Kenapa? Yakni kerana ada intifa' yang amat banyak pada hukum akal ini, walaupun bukan daripada bicaraan muqaddimatu ilmi, tapi bicara muqaddimatu kitab. Sekarang tu buka ni pula. Kama dikata wallahu alam, tulis tak dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ia ingkar suatu huruf yang sudah muafakat ulama atasnya atas huruf daripada Quran. Ulama sudah fakat dah di atas Quran tu huruf yang berapa ulama sudah sepakat, lagi pula ulama sudah setuju. Lepas tu ya gina pitah ini bukan huruf Quran ni. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan huruf Quran. Bukan benda ni diittifaq, diijma', disepakat oleh ulama, ya nafi. Maka kufur juga weh. Mana? Adapun bismillahirrahmanirrahim yang pada Fatihah itu tiada kufur. Orang yang ingkar keadaan bismillah daripada Fatihah kerana tiada ijma' ulama atas bismillah pada Fatihah. Tengok molek. Jadi dia mau tanya, hey, Fatihah ada bismillah. Abang dia bismillah pada Fatihah tu orang panggil wajib ke tak wajib? Dia daripada Quran ke tak Quran? Maka ya tahu bukan Quran. Maka orang ingkar kata bismillahirrahmanirrahim bukan daripada Fatihah, bukan daripada Quran. Orang ni jadi kufur tak? Tak jadi kufur. Kenapa? Kerana masalah bismillahirrahmanirrahim, hak yang kata bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah, ini Imam Syafi'i kita yang berkata kena baca bismillah kerana satu ayat pada Fatihah. Fatihah rukun daripada rukun sembahyang. Ada pun ulama Hanafi, dia kata bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. So agama dia bukan daripada Fatihah, bukan satu ayat pada Fatihah. Tapi bukan dinafi kata dia bukan Quran, tapi dia tu sebagai fasilah nak menceraikan di antara Fatihah dengan ayat-ayat yang lain. Kapan dia? Bismillahirrahmanirrahim baca dah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siapa waladdallin. Patang lagi bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sebab tu setengah ulama kata bismillahirrahmanirrahim ini bukan Quran, cumanya tu dia tu jadi fasilah yang nak mencerai di antara satu surah kepada satu surah. Imam Malik tahu bismillah bukan Quran. Sebab bismillah ni tak ada ijma' ulama di antara pak mazhab dan ulama lain. Sebab tu orang ingkar bismillah pada Fatihah tak jadi kufur weh. Kenapa? Kerana ulama tak ada ijma'. Kerana Imam Malik kata bukan Quran. Atau ia lebihkan dia, yakni lebih satu huruf. Lebih satu huruf pun tak jadi kufur juga. Nah, padanya nah, ini. Atau ia seorang lebihkan dia akan huruf, yakni lebih satu huruf padanya pada Quran sana, yakni pada Quran yang sudah muafakat ulama pada bukan huruf itu daripada Quran, padahal ia i'tikad bahasa ia dah yakni satu huruf itu daripada Quran, maka kufurlah orang yang i'tikad yang demikian itu. Orang i'tikad kata satu huruf ni bukan daripada Quran, bahkan satu huruf ni sudah ijma' oleh ulama kata huruf Quran, bahaya kata bukan ni huruf Quran ni. Ni tengok. Kita tengok lah Quran. Quran tulis baik mana weh? Ni. Quran dah tulis baik ni. Tapi ya kok yang main lagu ni dah. Tengok. Kita tahu wattaba'u ma tatlu. Dah. Lepas tu kita kata wattaba'u ma tatlu syayatin. Ni. Misal mudah-mudahan syayatin. Kama dia kata wattaba'u ma tatlu syayatin. Ni orang panggil kha ni, kha dia panggil Rasam Osman ni. Kama dia maka ma ni satu huruf ataupun dua huruf. Tapi ulama semua kata ma ni daripada huruf Quran. Dia kata bukan Quran ni ma ni. Ma maksud bukan Quran.
Ya gi kata bukan Quran, bahkan sudah ijma' oleh ulama kata matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman tu Quran. Kama dia kata ma tu bukan Quran. Ha dak, walaupun satu huruf yang diijma' oleh ulama, maka dia kata bukan Quran. Maka kufurlah orang itu yang mengingkar satu huruf daripada huruf Quran. Pasal? Nah, sebab ulama sudah ijma'. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mudah nampak tu. Ha, dia kata ma bukan Quran weh. Ha, bukan Quran. Maka kufurlah orang etikad macam itu. Atau ia dusta seorang pesuruh Allah, sama ada ia mendustakan rasul itu pada asal risalah seperti ia seorang nabi risalahnya, atau ia mendustakan pada setengah perkataannya perkataan rasul. Nah deh, dia pergi dusta, dia pergi bakit bahau Nabi Muhammad. Bahau tu bukan sungau, dia bukan utusan Allah. Dia saat ni tu dia duk gamuk diri dia tu, dia duk kata-kata ni daripada ayat Allah ni tu ayat gini, Iqra bismi rabbika. Dia kata Nabi Muhammad tu bahau, tapi nabi-nabi rasul dia pergi ingkar terkengnya apa asal risalah bagi nabi. Nabi royak dah satu hari aku saat ni tu duduk di Gua Hira. Aku saat ni duk buat amal situ, duk suluk situ, duk keluar situ, duk mari lama kelamaan berbulan-bulan, turun mari satu orang laki-laki yang apa? Yang turun mari. Aku tak tahu siapa dia. Mari pelaga lutut ngaku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ah, dia kata Muhammad duk dongai-dongai, duk kecek orang panggil wa tu. Duk kecek orang panggil ngomngai tu. Ah, dia gini api weh. Lepas tu dia kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hak turun di Hira. Bukan Quran. Kemudian dia pergi ingkar tentang asal risalah bagi Nabi, bagi Rasul, sama ada Rasul tu Nabi kita, ataupun Nabi yang lain. Pada perkataan setengah-setengah perkataan, maka jadi kufur. Atau ia seorang kurangkan martabatnya, martabat Rasul ataupun martabat Nabi. Ia mengurangkan martabatnya, martabat Nabi. Seperti ia tasrikan namanya, nama Nabi, nama Rasul. Seperti dikata Muhammadun. Atau, apa dah? Macam mana? Uhaimat. Gitu. Perah ni. Arab ni, Nabi Muhammad kata, dia katanya Muhammadun. Ni. Dia nak peleceh Nabi. Pak kita perhada ada pabla tasrin ni. Nabi Nabi Muhammad. Dia baca tak? Muhammad. Asal Muhammadun tu makna kata seorang yang dipuji akan dia. Seorang yang dipuji akan dia. Dipuji akan dia oleh Allah. Kama dia pergi tasri, dia pergi kecil, dia pergi perhina nama Nabi. Mana? Nama Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman nama apa? Nama Muhammadun. Apa Muhammadun? Seorang yang kecil, yang lekeh sangat terpuji. Deh. Maka dia kita serikan nama Nabi Muhammad dengan kosak dia nak memperhinakan Nabi Muhammad, maka jatuh ugamu. Deh. Muhammadun. Pia Nabi akhir zaman Muhammad. Ada apa? Uhmaidun. Uhaidun. Maka dia kosak nak perhina, peleceh dan kecil Nabi Muhammad ataupun Nabi yang lain, maka jatuh ugamu orang ni. Orang panggil jatuh. Orang panggil apa? Kerana dia kecil, dia saat itu menjatuh pada martabat bagi Nabi. Tasrikan nama seperti dikata tulis molek Muhammadun atau Uhaimadun serta mengkanaki kehinaan bagi Nabi dan Rasul. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Tak ada sekiranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula. Faslun, ini satu fasa rawaina telah meriwayat oleh kami fi musnadi Abi Ya'la al-Musali. Musali an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah meriwayat oleh kami yakni Imam Nawawi kita fi musnadi Abi Ya'la. Di dalam kitab Abi Ya'la, kitab Abi Ya'la ni kata nanya fi musnadi Abi Ya'la, dalam musnad bagi Abi Ya'la al-Musali yang dibahasa pada Musali. Hal keada Abi Ya'la ni sahabat Nabi juga, halakaunihi nakilan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nakalkan hadis ni daripada Abi Hurairah. Jadi kalau misalnya sahabat, ia ada orang panggil sahabat ke apa? Min kibaris sahabah.
ia ada min siraris sahabah. Apa perbezaan dalam mustalah hadis? Masalah kibaris sahabah, pembesar-pembesar yang teragung daripada sahabat. Baik. Sebut kata kibaris sahabat, yakni sahabat yang ambil hadis yang warid daripada Nabi sendiri. Hadis yang diriwayat seperti Abu Hurairah yang ambil daripada Nabi sendiri. Hak ni namanya kibarus sahabah dalam ilmu usul fiqh. Kemudian kalau sahabat seperti Abi Ya'la yang ambil hadis pada Abi Hurairah. Dia ni dinamakan sirarus sahabah kerana dia ambil hadis daripada Abi Hurairah bukan daripada Nabi sendiri. Ha gitu. Kamu kata nak qal berkatalah ia Abu Hurairah kata nak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Telah sebeda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata nak man haddatsa hadisan. Barang siapa yang duk bercakap-cakaplah ia hadisan akan satu cakap duk kecek pa kita duk kecek. Lepas tu kecek-kecek fa'atosa maka bersinglah ia seorang indahu di sisinya. Seperti inilah boy duk ngajar. Lepas tu duk ngajar, duk kecek, duk suruh gini. Di dalam celah-celah ni ada seorang pada pelajar kita yang pergi bersing. Tu. Fa'atosa. Maka bersing ia seorang indahu indaman haddasa. Seperti ni duk ngajar, duk suruh ini. Lepas tu dalam kalangan pelajar pergi bersing celah ni. Lepas tu fahuwa maka ia man haddasa ni haqqun. Ialah terbenar bagi ia kena tashmik bagi seorang bersing. Apabila seorang bersing, aciang celah-celah ni. Maka orang berhak ni, orang hadap kecek lah berhak kata, yarhamukallah kalau dia kata, alhamdulillah. Kullu isnadihi bermula tiap-tiap sanaknya. Sanak bagi hazal hadis. Hadis mana? Man haddatha hadisan fa'atasa indahu wa huwa haqqun ni. Tak sidah. Kullu isnadihi bermula rantai dan sanak taliye bagi hazal hadis. Hadis man haddasa hadisan ni. Siqatun. Semua sanad hadis daripada Abi Ya'la dan sahabat-sahabat yang lain, tarik yang lain pun semua dikata sanad tali hadis ni siqatun. Segala orang-orang boleh dikepercayai akan dia. Tulis kita. Apa makna siqatun? Yakni orang-orang yang dikepercayai akan dia. Mak betul. Mak cari siqatun orang-orang yang boleh dikepercayai lagi pula mutaqinuna yang yakin mereka itu pada hafal. Makna orang dhabit lagi pula yakin pada hafal hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pada sanad hadis ni, pada tali hadis ni illa Baqiyah, malaikat satu orang sahabat nama Baqiyah. Baqiyah nak Yaqiyata Ibnul Walidi. Baqiyah Ibnul Walid ni dia daripada orang panggil rawi hadis, sanad hadis ni juga. Tapi hak ni dia tu kurang cerak sikit, tak ada sikah. Khabar apa tak ada sikah? Fa mukhtalafun fi, maka duk khilaf lah oleh muhaddisun fihi padanya pada Baqiyah ni. Maka setengah ulama muhaddis kata, masalah orang royatkan hadis man haddasa hadisan ni, hak orang kurang sikit sanad tali hadis, hak kurang cerak, hak kurang dobit, hak kurang ingat, ialah kena pada Baqiyah. Hak ni sebab telah Baqiyah tu orang panggil dia tak ada sikah. Sebab apa? Duk khilaf ulama tentang dobit dan pula kepercayaan hafalan dia tentang hadis. Wa aksarul huffazi, dia nak ingat hadis, dia kena ingat tahu mana, bukan ingat apa kita duk ngapa ni. Dia kena ingat hadis, mata hadis. Puak rawinah sanad hadis ni, lepas tu dia ambil pada siapa? Lepas tu orang yang ambil misalnya pot kita ni ambil pada tok guru kita. Lepas tu kita kena tahu tok guru kita ni ngaji mana. Tok guru ya apa orang, lepas tu anak ya apa orang, bini ya apa orang, usul asal ya daripada. Dia kena kenal apa tahu tu. Sanad hadis ni, orang yang jadi sanad hadis tu dia kena ingat hadis bukan sekadar mata. Dia kena ingat orang yang ambil tu tok guru tu, guru duk mana, ngaji siapa ratik. Lepas tu anak dia berapa orang, bini dia berapa orang, rumah dia duk mana. Anak cucu siapa dia kena kenal so tu. Tu baru nak panggil hadis tu, orang panggil hadis yang sahih. Sanad yang dia ayat tu orang panggil sanad yang betul, sanad yang sahih, sanad yang segar. Wa aksarul huffazi, dan bermula kebanyakan pada orang yang hafal hadis ni, wal a'immati, dan segala imam hadis. Daripada imam hadis ni yuhtajuna,
membuat hujahlah oleh mereka itu biriwayatihi dengan riwayatnya, riwayat bagi bakiyah anisyamiyyin daripada orang-orang Syam. Golek kebanyakan hufaz dan a'immah tu mengambil hujah yahtajuna, mengambil hujah mereka itu, ambil buat berdalil mereka itu biriwayatihi dengan riwayatnya. Riwayat ni tak sini. Riwayat bagi ni. Dah riwayat bagi siapa dia? Kalau kita kira mari ni Abi Ya'la ni. Tak situ. Wa aksarul huffazi wal a'immati yahtajuna, membuat hujah, buat berdalil bi riwayatihi dengan riwayatnya, riwayat bagi Abi Ya'la ni. Ya kau. Musnad Abi Ya'la masa musannif ni. Riwayat ni ni sobat ni. Wa aksarul huffazi wal a'immati yahtajuna bi riwayatihi dengan riwayatnya, riwayat bagi baqiyah anisyamiyyin daripada ulama-ulama Syam. Wa qad ruwiya hazal hadis an Muawiyah Yahya Asy-Syami, dan diriwayatkan ini hadis daripada Muawiyah ibni Yahya Asy-Syami. Hadis ni talian mari kepada mana? Mai pada Syam. Supaya kita terima hadis Bukhari. Masa tu duk ngaji 45,000 hadis kita ni, kita terima sanad siapa ke Rasulullah hadis Dulu kita ngaji hadis, kita tak serah mana ketika baca hadis. Selepas pada kita ambil daripada syekh kita nama Syekh An-Naim Ar-Raqsusi, dia ijazahkan masalah sanad. Sanad for kita nak ambil ni kena ngaji habis buah. Baru ya wis sanad ketah keping, patu sanad for kita ya pergi ke Pakistan. Pergi Pakistan ya klik mai kepada Madinah. Maka sanad pas sore-sore turu kita, saya nak ini ambil pada turu yo ambil pada turu pergi ke Pakistan musim, klik kepada Madinah 40 orang lebih. Maka sanad ni orang panggil ada bertaliah, panggil sanadun sahih, taliyah yang sahih. Siapa marfu', siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Askat tu kami kata wallahu alam.